Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Profesor Dr. Muhammad Najib Abdul Qadir selaku Profesor Al-Quran dari Universiti Kebangsaan Malaysia sebelah sini dia. Seterusnya semua rakan-rakan, tuan-tuan puan-puan yang sudi untuk melapangkan masa hadir, yang sudah hadir, yang dalam perjalanan untuk hadir, juga tidak dilupakan kepada para penonton di live Facebook Tadabbur Center. Syukur pada Allah pada malam ini saya antara yang paling gembira lah, kerana cita-cita untuk bertalaqi dengan Ustaz Najib ni dapat dicapai. Sebab 3 tahun belajar master di UKM ni tak ada, tidak berkesempatan untuk belajar secara rasmi. Ini alasan je lah, alasan saya untuk tidak dapat belajar secara rasmi dengan Profesor Najib. Tetapi malam ni diberikan Allah kekuatan untuk bersama, dan untuk fokus pada kuliah malam ni pun saya tinggalkan anak bini di rumah lah supaya dapat fokus penuhnya. Jadi saya sangat mengucapkan terima kasih mewakili Tadabbur Center kepada Prof Najib. Untuk makluman Prof, Tadabbur Center sudah 2 tahun. Antara tujuan wujudan kami adalah selain daripada mempermudahkan faham masyarakat awam kepada makna-makna Al-Quran, tujuan kewujudan kami juga adalah untuk menjadi jambatan antara masyarakat awam, khususnya para pemuda, para belia, dengan pakar-pakar Al-Quran. Ya, kalaupun tidak dapat memahami banyak perkara dalam sesuatu majlis yang mempertemukan antara asatizah dengan tuan-tuan puan-puan, tetapi sekurang-kurangnya kita dapat kenal Prof Najib adalah orang dalam bidang Quran. Ya, hari itu Dr. Farid Perawi juga dalam bidang Quran, dan sudah hampir 10 orang lah doktor-doktor dalam bidang tafsir yang telah kita perkenalkan pada masyarakat awam. Jadi saya memberikan ruang sepenuhnya kepada Dr. Najib untuk berkongsi tentang topik yang sangat segar dan diperlukan pada malam ini, interaksi dengan Al-Quran dan bagaimana membudayakan. Terima kasih banyak Ustaz. Tafadhal. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, pertama-tama sama-sama kita rafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni dipertemukan melalui dengan Ustaz Asy'ari kita kan, di tempat yang baik, barakah ini. Nama pun baik, Tadabbur Center kan. Dia bagi markas, markas Tadabbur, markas Tadabbur tempat orang nak bersama dengan Quran. Tempat yang baiklah. Kita satukan hati kita di tempat yang baik, namanya tempat Al-Quran. Dan kita baca Quran pun banyak ayat-ayat yang menyuruh kepada kita tadabbur. Kan? Di antaranya Allah Ta'ala kata, afala yatadabbaruna Al-Quran. Kenapa kamu tidak tadabbur kepada Quran? Am ala qulubin akfaluha, ataupun hati kamu sudah terkunci. Saya saya masa belajar dulu, saya belajar di Mahad Muhammadi Kota Baru, Kelantan. Kemudian saya belajar di Universiti Al-Azhar di kuliah Usuluddin bahagian tafsir. Dan selama 87 sampai 91, 4 tahun. Kemudian saya sambung di UKM, buat master dalam bidang tafsir juga. Di tempat yang Ustaz mengajar sekarang, saya mengajar di
Nama pusat sekarang ni, Pusat Kelestarian Turas Islami. Nama baru. Masa yang dulu nama dia Jabatan Pengajian Al-Quran dan Sunnah. Ya, sekarang ni nama dia Pusat Kelestarian Turas Islami. Dan tukar pula ni, nama tukar pula. Dia tukar balik kepada Pusat Kajian Al-Quran dan Sunnah. Jadi dah 3 kali kan. Yang tu baru lagi. Yang tu belum rasmi lagi. Jadi masa Ustaz buat master di UKM, kemudian Ustaz sambung PhD dalam tafsir Al-Quran juga di Universiti Islam Antarabangsa. Jadi semua bidang tu memang bidang tafsir lah. BA, master, PhD, sehinggalah dapat profesor pun, profesor dalam bidang tafsir Al-Quran. Kan? Alhamdulillah, itu nak tahu bahawa keberkatan yang Allah Ta'ala bagi apabila kita menggali ilmu Al-Quran tu. Kan? Jangan kita ingat ke profesor tempat lain je kan. Bidang ilmu kita pun boleh jadi profesor juga. Kan? Bahkan nak kaji Quran lagilah banyak. Baik, malam ni ini pun di antara doktor-doktor daripada UKM juga ni yang kenalan Ustaz juga ni. Ni Dr. Zain, ada Prof kita belakang. Yang kenalan Ustaz sama kan. Yang ni belajar di mana ni? UKM. Oh, bagus. Fakulti apa? FSK ya tu. Maknanya orang FSK dia nak belajar. Ni apa kan pelajar Ustaz. Kan yang buat master dah. Ustaz Uzair. Ustaz Uzair. Buat master sekarang kan. Yang ni daripada mana? Syarah kuis. Pesyarah kuis. Oh, alhamdulillah. Bidang apa? Human resource. Oh, alhamdulillah. Itu pakat-pakat nak ini hikmah adanya tadabbur center ni. Kan kalau tidak kan tak temui macam ni. Baik, malam ni Ustaz nak sembang-sembang je kan. Tuan-tuan boleh sembang santai. Nak tanya-tanya apalah kan? Tentang tafsir Quran insya-Allah lah. Ya, takat yang Ustaz boleh jawab, Ustaz jawab lah. Tak boleh jawab, Ustaz Sari jawab lah. Sebab dia tokek sini. Tokek markas dia kan. Okey. Tajuk tentang Al-Quran, panduan hidup, interaksi dengan Al-Quran dan membudayakannya. Pertama sekali, apabila orang tanya kita kan, orang tanya tentang Quran, apa dia Quran? Kan? Kadang-kadang orang tanya kita Quran pun kita susah nak jawab kan. Macam susah sangat lah. Walau hati-hati hari dengan Quran ini kan. Maka kita akan beritahu di antaranya yang mudah lah kan. Takrifan definisi yang mudah, Al-Quran adalah mukjizat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membacanya merupakan ibadah. Dia panggil al-muta'abbadu bitilawatihi. Ini hebatnya Quran. Baca Quran ibadah. Tuan-tuan baca apa? Surah khabar, baca novel, baca WhatsApp, tak kira ibadah. Tapi duk baca hari-hari tak? Hari-hari. Masuk satu WhatsApp pun baca dah. Oh ya Allah. Quran yang ada di depan kita tak baca-baca pun dah. Allah Akbar. Rugi kita kan. Walhal dengan membacanya merupakan ibadah dan ia sampai kepada umat Islam ini dengan riwayat yang mutawatir. Mutawatir artinya kelompok yang ramai. Itu dia panggil mutawatir. Nabi SAW dia terima wahyu daripada Jibril. Apabila terima daripada Jibril, Nabi beritahu kepada sahabat-sahabat. Dia beritahu semua sahabat. Kan? Dengan sahabat yang ramai. Sahabat yang ramai sampai kepada sahabat yang lain pula. Kan? Daripada generasi sahabat kepada generasi tabi'in. Daripada generasi tabi'in kepada tabi'in. Kepada tabi'in sampai pada kita sekarang ni. Atba'ut tabi'in. Maknanya kelompok yang ramai. Bukan seorang terima Quran. Terima Quran tu setiap generasi. Maka setiap generasi itu dipanggil mutawatir. Kalau benda yang mutawatir ini mustahil berlaku pembohongan. Kan? Benda mutawatir tak ada. Tak ada orang duk sampai cerita hak bohong, tak ada. Dia mutawatir ni cerita hak benar. Cerita hak benar itu dipanggil mutawatir.
Dan mustahil pada adatnya berlakunya pembohongan. Dan kita sebagaimana adat, sudah jadi macam adat lah. Saya terima Quran, belajar Quran daripada ibu bapa saya. Macam tu kan. Tiap-tiap orang dah. Kan? Yang mengajar tentang Fatihahnya mula-mula ibu bapa kita lah. Dengan bacaan kita Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapa kita, maknanya secara automatik lah. Dia sudah satu generasi kepada satu generasi. Maka Al-Quran ini kalamullah. Apabila kita kata kalam Allah, dia berkecuali kalamul bashar. Bukan kalam manusia, kalam Allah. Kan? Maka kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membacanya adalah ibadah. Baik, Quran yang ada pada kita hari ini 6,236 ayat, ada 114 surah, ada 30 juzuk, ada 60 hizib dan ada 1.028 juta huruf. Itu Quran yang ada pada kita ini. Boleh tak? 6,236 ayat, 114 surah, 30 juzuk, 60 hizib. Hizib. Hazaba, hizib. Hizib ni maknanya separuh. Hizib. Kita ada 30 juzuk dan 60 hizib. Hizib tu ada 60, separuh. Separuh daripada Quran tengah. Kemudian ada 1.028 juta huruf dalam Al-Quran. Dan satu huruf nilainya 10. Maknanya sekali baca Quran, sekali khatam Quran, berapa banyak dapat pahala. Kan? Tapi dia sibuk baca WhatsApp juga kan. Satu hari tak baca Quran tak. Buka FB, buka tu, buka ni. Tak ada ibadah. Padahal Allah Ta'ala nak bagi pahala ya. Kan? Allah Ta'ala nak bagi pahala, tak ambil juga peluang untuk pahala. Allah Akbar. Rugi. Ya. Saya ada satu kajian yang Ustaz buat penyelidikan bersama dengan ulama-ulama tafsir seluruh negara yang di bawah kerajaan Arab Saudi. Dia nama Hidayah. Di bawah Hidayah. 60 hizib tadi dia akan menghasilkan 60 pelajar PhD. Kajian tentang Hidayatul Quran. Daripada surah Fatihah sampai Qul a'udzu binnas. Dia akan keluarkan satu ayat berapa hidayah, satu ayat berapa hidayah. Jadi sekarang ni ada pelajar daripada Libya. Jadi Ustaz sebagai supervisor kepada pelajar tu, pelajar Arab, buat tentang yang dia buat tu surah Al-A'raf. Jadi seluruh dunia ada pelajar-pelajar yang ditaja khas. Dan oleh kerajaan Arab Saudi. Bila siap? Belajar ke sebab? Dia 5 tahun dah. 5 tahun. Tapi itu semuanya semua dia sponsor semua. Dia akan buat apps ke? Dia akan buat apps sebab pada tu. Dan dia akan terjemahkan ke seluruh bahasa dalam dunia. Hidayah itu maksudnya pengajaran Ustaz. Dia ambil daripada hidayah Quran, pengajaran daripada setiap satu ayat apa dia punya. Dia akan keluar semua. Kata hebat. Dan pelajar yang nak melayakkan itu tu, dia diberitahu lah, kata bukan mudah ni pelajar yang nak ni. Memang pelajar yang memang jenis. Ya, kitab-kitab Arab ni berapa puluh kitab tafsir tu dia kena khatam apa tu. Dia kata ni ahli pada murid, ahli pada tuan guru ni. Tapi memang apa yang dia buat, kita tengok dia punya dengan cara persembahan dia apa tu, memang. Berapa tahun dah? Berapa tahun dah? Ni pelajar. Research dah 2 tahun lepas. Tapi dia cepat. 3 tahun. Dan baru ni dia datang buat seminar di UM. Kemudian bulan 1 ni saya akan pergi ke Sudan pula. Dia buat di Khartoum. Itu tajaan dia. Dia semua dia minta Ustaz buat satu artikel lah berkenaan dengan tentang mana-mana tafsir lah.
Jadi saya ambil tafsir Melayu. Nak kemukakan pada orang Arab tentang bahawa orang Melayu pun ada tafsir juga, kan? Jadi saya memperkenalkan tafsir orang Melayu kat sana. Okey. Jadi yang penting kepada kita Al-Quran ini, kan, kalau dikira paling mudah lah, kan? Ustaz nak tanya, setahun berapa kali khatam Quran? Dalam setahun berapa kali khatam Quran? Sincerely. Ada 3 kali dah. Tak apa 3. Dia formula dia mudah je, formula dia. Kan Quran kan ada 6,236 ayat. Tak? Kalau kita boleh baca satu hari 50 ayat, satu hari 50 ayat kita baca, kita akan khatam Quran 3 kali. Kalau kita baca 100 ayat satu hari, kita akan khatam 6 kali setahun. Sebab 50 ayat satu hari, kan, sebulan 50 kali dengan 3, 1,500. 2 bulan 3,000. 3 bulan 4,500. 4 bulan 6,000. Habislah Quran. Maknanya setiap 4 bulan kita akan khatam Quran dengan 50 ayat satu hari. Faham? 50 ayat setiap hari, 50 ayat. 50 ayat kalau kita pecahkan 5 kali semayang, setiap kali semayang baca 10 ayat. Kan? Mudah je. Kan? Setiap kali nak solat, sama ada sebelum ke selepas, baca 10 ayat. Kan? 10 ayat berapa jam nak habis? Nak baca 10 ayat tu berapa jam? Tuan-tuan baca 10 ayat berapa jam? Tak sampai 5 minit pun, kan? Tak sampai 5 minit pun, kan? 10 ayat, kan? Itu kata yang nak membudayakan tadi dengan cara apa. Itu sebenarnya. Dia mudah lah. Benda yang tu Ustaz dah lama dah beritahu pada kawan-kawan, beritahu kepada jemaah. Kata kita nak membudayakan tu. Mula dengan 50 ayat. Setiap hari 50 ayat, 50 ayat. Mudah. Tak? Jadi dengan kita buat macam tu, 3 kali setahun. Kan? Masuk bulan Ramadan, bonus pula. Jadi dapat 4 kali setahun. Tak? Itu nak tahu bahawa kita ni jauh atau dekat dengan Quran. Kita nak syafaat Quran, tapi kita baca Quran malas. Macam mana? Kan? Kita nak syafaat daripada Quran dalam keadaan kita jauh dengan Quran. Ada. Kita kena dekat dengan Quran baru dapat syafaat dia. Baik. Maka Al-Quran ini dia turun selama 22 tahun. 2 bulan 22 hari. Itu yang tepat. Tapi kita kira mudah 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun. Dan Quran ini hebat dia. Dia turun selama 23 tahun tu, 13 tahun di Mekah, dan 10 tahun di Madinah tu, dia bukan turun sekaligus macam tu. Dia bukan turun sekaligus. Yang dia turun ayat ni, surah ni, dia bertaburan. Dia turun sikit munajjaman je, kan, beransur-ansur sehinggalah dia disusun sepenuhnya melalui dengan Nabi. Setiap tahun dia, bahasa kita hari ni kita kata memperdengarkan bacaan tasmi'. Kan? Setiap tahun Nabi bulan Ramadan dia baca balik Quran yang mana turun tu. Kan? Dia selepas turun semua itulah barulah penyusunan secara tauqifi, dia panggil. Tauqifi. Kan? Ini yang penyusunan yang telah diatur, disusun oleh Allah Ta'ala melalui Jibril. Bukan Nabi pandai-pandai susun. Ni Fatihah, yang ni Baqarah, yang ni Ali Imran, yang ni An-Nisa. Kan? Bukan Nabi yang susun tu. Turun Quran, ayat ni duduk mana ni, itu arahan daripada Allah Ta'ala. Itu dia panggil tauqifi. Baik. Yang kedua,
kita dengan Quran, kita nak berinteraksi. Setelah kita tahu, oh ni Quran, bagaimana kita nak berinteraksi? Sekarang ni kita kan berinteraksi ni. Tuan-tuan dengar yang Ustaz cakap apa, tuan-tuan boleh tanya. Interaksi mesti ada dua, kan? Mesti ada dua. Jadi kita dengan Quran pun macam tu lah, kan? Mesti ada two ways, bukan one way, mesti two ways, kan? Dia berinteraksi. Maka berinteraksi artinya mesti ada tindak balas antara satu sama lain, kan? Maka hubungan yang kuat antara Al-Quran dan pembacanya, dengan hubungan itu dia bukan setakat membaca, dia jadi upgrade sikit Ustaz, kan? Daripada kita baca, kita akan hafal, kan? Sebab itulah kita hafal Fatihah, hafal Fatihah. Kau baca surat tak? Fatihah hafal tak? Hafal kan? Mana? Daripada kecil ke hafal dah. Mula dengan baca, kemudian hafal, kan? Kemudian kita faham. Ya, kita akan faham. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah ni. Kita akan faham. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya engkau telah kurniakan kepada kami nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka solatlah kamu dan korbankanlah kamu. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membenci Nabi, orang itu dah yang berputus asa, ya. Jadi ada ketika kita baca dan ada ketika kita hafal, dan ada ketika kita kena faham, memahami melalui terjemahan. Siapa ni ramai-ramai ni dah khatam terjemahan Quran? Dah khatam terjemahan Quran? Tak ada? Belum? Itu rugi tu. kan? Saya baca Quran, saya tetap tengok pada terjemahan. Saya dah khatam terjemahan Quran. Tafsir Pimpinan Rahman tu, kan? Dulu yang warna merah tu Ustaz, yang besar tu, yang tu Ustaz baca tu sampai habis. Jawi tu. Saya baca Quran dengan makna dia. Tafsir Pimpinan Rahman yang merah besar tu, kan? Itu dalam bahasa Jawi. Sekarang ni apa pun kan kita ada tu, baca tu cuba baca dengan makna, kan? Bagaimana cara? Cara dia mudah aja. Satu hari baca satu halaman saja. Yang terjemahan itu baca satu halaman aja. Tak perlu baca banyak. Satu halaman dia ada 15 baris. Kan? Setiap hari tu tu. Quran ada berapa muka surat? Berapa lebih Ustaz? 604. Kan? Quran tu ada 604 halaman. Kalau setiap hari kita boleh baca satu halaman aja, cukup lah. Kan? Setahun dah 15 juzuk lah. 2 tahun khatam terjemahan Quran. Kan? Itu Ustaz kata tadi, sebenarnya kita duk rasa dekat, sebenarnya kita jauh dengan Quran. Tidak plan. Kan? Kita tak plan, kita tak rancang. Kan? Dengan baca 50 ayat satu hari, dengan baca satu halaman terjemahan, cukup lah. Kan? Istiqamah dengan perkara tu. Alhamdulillah. Kan? Ini benda tu dia kata, Ustaz nak cerita, ayah saya bukan belajar macam saya, hantar belajar di negara Arab. Ayah saya tak belajar negara Arab pun. Tapi dia kalau tanya dia tentang ayat mana, dia boleh tahu. Ni makna dia sekian-sekian. Kenapa? Kerana dia membiasakan baca Quran dengan makna. Dia ajar Ustaz Quran. Lepas ajar Quran, okey, mu tahu tak kata? Mu baca tak digap dia. Dia tanya, tak tahu lah. Dia kata tak tahu. Ni, Allah Ta'ala akan beritahu sekian-sekian. Setiap kali saya mengaji dengan dia, lepas mengaji, dia lepas belajar dengan dia akan beritahu, oh ini maksud yang baca tadi. Kan? Walhal dia tak belajar sekolah Arab. Tak belajar sekolah Arab, tak ada belajar sekolah Arab, tak ada belajar dia dengar Arab, tetapi dia boleh faham. Kenapa? Kerana dia membiasakan dengan terjemahan dia. Baca Quran, tengok dia baca Quran. Itu yang kita nak, supaya kita dapat baca, dapat hafal, dapat faham. Dan ni nak tadabbur tinggi lagi tu.
Kan? Nak tadabbur tinggi lagi. Kan? Tapi apapun kita cuba untuk kita mentadabbur, untuk kita mengkaji dan untuk kita mempraktikkan isi kandungannya. Kan? Sebab setiap ayat Quran itu semua dah ada. Itu hebatnya Allah Ta'ala bagi pada kita tentang Al-Quran ini. Baik. Kemudian bagaimana kita nak membudayakan? Membudayakan. Membudayakan artinya membiasakan sesuatu perilaku, perbuatan yang baik supaya berbudaya ataupun beradab. Kita apa yang rutin yang buat pagi-pagi apa? Tiga hari. Ikut hari. kan? Kita biasa makan nasi dengan wudu. Makan nasi dengan wudu. Tiba-tiba satu hari itu makan nasi tak ada wudu. Pasal lain. Contoh, kan? Kan? Tuan-tuan hari-hari makan nasi, tiba-tiba satu hari tak makan nasi, makan roti je. Pasal lain. Sebab kita budaya dah jadi adat. Itu kita kena membudayakan. Kalau kita setiap hari 50 ayat duk baca Quran, setiap hari 50 ayat baca Quran, setiap hari duduk tengok mana dia satu hari. Tiba-tiba satu hari itu tak buat. Rasa tak betul lah. Macam saya lah. Saya akan rasa, hari ni aku ni kosong. Kenapa ni? Fikir-fikir, patutnya saya setiap hari satu juzuk saya baca Quran. Hari ni saya tak cukup satu juzuk. Saya rasa, ini jadi macam tu. Kan? Kerana kita membiasakan. Itu membudayakan. Biar ada macam tu dalam diri kita. Kan? 50 ayat ni besar. Kan? 50 ayat ni banyak. Bukan sikit. Kerana yang surah awal-awal tu memang panjang satu ayat dah. 50 ayat kan? Kalau yang akhir-akhir tu pendek dah. Kan? Artinya itu nak membiasakan. Jadi dapat membiasakan dengan 50 ayat ni, alhamdulillah. Cuba. Banyak ustaz pergi ceramah di masjid, di surau, pesan kepada ahli Jumaat. Tuan-tuan beramal dengan 50 ayat, beramal dengan satu helai muka surat, tengok terjemahan. Itu aja. Saya pesan banyak surau, banyak masjid, saya pesan itu aja. Beramal, saya akan tanya, saya jumpa balik, saya akan tanya tuan-tuan, dah habis dah? Dia akan beritahu, alhamdulillah setahun dah. Itu kesannya. Baik. Maka membudayakan Al-Quran artinya menjadikan pembacaan Al-Quran sebagai suatu kebiasaan sehingga ia menjadi satu gaya hidup seorang Muslim bagi menjadikan dirinya manusia yang berakhlak di mana jua dan dalam apa jua keadaan. Itu yang kita nak. Biar dia dah orang kata dah semadi. Dalam diri kita dah sebati. Baik. Maka interaksi dan pembudayaan, dua perkara yang berbeza. Berinteraksi dengan Al-Quran ialah berhubungan secara aktif dengan Al-Quran melalui pelbagai cara. Tadi kan cara kita ada dengan cara kita baca, cara kita mendengar, cara kita. Adapun membudayakan Al-Quran lebih kepada menjadikan pembacaan Al-Quran sebagai suatu kebiasaan sehingga ia menjadi manual utama dalam kehidupan manusia Muslim. Nak jadi manual, nak jadi rutin dah. Sekarang ni kita rutin baca Quran bulan Ramadan. Sibuk je bulan Ramadan. Sanggup ikan mata dah pukul 2 pagi baca Quran. Ni tadarus ni tak habis. Kenapa? Kenapa kita sibuk dalam bulan Ramadan aja? Pembawaan kita rugi tu sebenarnya. Habis 11 bulan tu. Lepas tu baca Quran habis, khatam Quran bulan Ramadan. Lepas tu tak buka-buka dah. Tunggu bulan Ramadan tahun depan pula nuzul Quran pula. Nuzul Quran pula kan? Setahun sekali Allah. Khatam Quran setahun sekali. Jauh kita kan? Tak tahulah sibuk apa dah. Kan? Kadang-kadang kita sibuk, kadang-kadang kita menyibuk. Jauh kita dengan Quran, rugi kita. Baik.
Di sini Ustaz nukilkan pandangan-pandangan ulama tafsir yang hebat. Di antaranya Profesor Dr. Salah Al-Khalidi. Ini guru Ustaz masa di Jordan dulu. Ini Syekh Syekh Salah Al-Khalidi. Dia ada buku dia Ta'rifud Darisin bi Manahjil Mufassirin. Itu di antara buku yang ditulis ya. Dalam bahasa Arab. Ustaz dah terjemah Ustaz? Ya. Ustaz dah terjemah lah buku Salah Al-Khalidi Ta'rifud Darisin. Tak ada. Kita kena pakat buat buku tu bagus. Lah, dia punya tulisan kecil telah diterjemahkan. Ya. Oh. Dan buku yang Ta'rifud Darisin. Dia buku-buku yang berkenaan dengan metod kaedah. Bagaimana kita dengan tafsir dengan Quran tu dia ada manhaj dia, kaedah dia. Kan? Bukan kata semua orang boleh nak tafsir Quran. Kan? Baik, kaedah berinteraksi dengan Al-Quran oleh Profesor Dr. Salah Al-Khalidi, dia kata yang pertamanya memerhatikan adab bertilawah. Kan? Dia mula kat situ lagi. Adab bertilawah dengan Quran tu. Nak beritahu bahawa Quran ini mulia. Dia bukan novel. Dia bukan buku bacaan. Kan? Jadi kita dengan Quran ni kena adab tilawah tu. Nak baca dia kena berwuduk dulu, nak baca dia kena menghadap ke kiblat, nak baca dia tengok. Suatu kemuliaan dah bagi kat situ. Kalau kita nak baca apa, ikut kita lah. Nak meniarap ke, nak apa kan. Tapi Quran tak. Dia sudah bagi dah. Itu cara kita. Maknanya kita sudah ambil berat tentang cara untuk kita beradab dah. Nak baca tu sudah beradab dah. Membaca surah, juzuk dan potongan ayat Quran dengan perlahan, khusyuk dan tadabbur. Sahabat dahulu kan, zaman sahabat dulu dia baca Quran 10 ayat. 10 ayat. Dia baca, dia faham, baru dia melangkau ayat yang ke 11. Hari ni 1 hingga 10. Baca, faham semua, baru langkau pula 11 hingga 20 pula. 10 ayat, 10 ayat. Itu kata, baca 50 tu dah banyak dah. Maknanya kita boleh baca, maknanya kita baca walaupun sikit. Yang Ustaz kata, setiap hari baca terjemahan tau. 1 halaman cukup lah. Biar kita faham dengan apa makna. Berhenti pada ayat yang dibaca untuk memikirkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Jadi bila mana kita faham, mana kita kata, baru kita tengok, hebatlah. Melihat secara terperinci pada sirah, iaitu ungkapan ayat Al-Quran. Kan? Bagaimana kalau kita guna, kenapa Allah Ta'ala guna ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina kafaru, macam tu kan. Sirah yang menggunakan ini surah ini dalam bentuk apa, suruhan, larangan, mesti dia ada sebab-sebab yang tertentu. Dia bukan datang dengan tak apa sebab. Melihat kandungan ayat dan menerapkannya pada kehidupan realiti. Quran ini dia hidup. Quran ini hidup. Dia daripada zaman Nabi sampai kiamat. Bukan kata ini Quran dah expired date dah. Tak ada. Dia terpakai sampai sekarang terpakai. Dia menceritakan tentang realiti kehidupan. Benda yang berlaku dahulu, benda yang berlaku sekarang sama. Dulu pun manusia juga, sekarang pun manusia juga. Manusia berhadapan dengan dunia, manusia berhadapan hari ini pun berhadapan dengan dunia juga. Sama ya. Benda yang sama. Cumanya sejarah mungkinkan ini berlaku macam ni. Bukan kata tak boleh pakai dah, nanti kena tunggu Quran baru pula. Tak ada. Quran itu je. Dia tetap kehidupan itu bersambung. Itu hidup. Dia panggil Quran itu hidup. Kembali kepada kefahaman as-salaf, iaitu kefahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ayat yang ingin difahami tersebut. Sebab tu kaedah tuan-tuan akan satu kaedah
dalam penafsiran Quran dipanggil tafsir bil maksur. Tafsir bil maksur itu ialah kita menilai kaedah tafsir yang sebenarnya ialah kita kena tengok tafsiran Quran mentafsirkan dengan Al-Quran. Quran mentafsirkan dengan ayat Quran itu ditafsirkan dengan hadis. Ayat Quran itu ditafsirkan oleh pandangan sahabat. Dan apa pandangan sahabat? Quran itu ditafsirkan dengan pendapat tabi'in, ulama tabi'in. Itu dia. Dan jadi yang ni yang kita kena tengok. Kadang-kadang orang ni ikut suka, ikut kamu lah nak tafsir apa, tafsir pilih. Jangan. Dia ada kaedah dia, ada manhaj dia. Metod tu orang yang mendalami ilmu tu dia tahu. Orang yang tak tahu, dia tak tahu benda yang ni kan, dia cakap ikut suka dia. Sebab itulah timbul lagi ni Quran kena tafsir balik lah, Quran kena ni kan, ni bias lah apa tu. Itu semua tu ungkapan orang yang tak ada background tentang ilmu kan, tentang ilmu Islam. Dia cakap macam tu lah, cakap timbul tu. Meneliti pandangan sebahagian mufassir untuk ayat yang dibaca. Sebab itulah kalau boleh kita ada satu tafsir bagi kita. Setelah peringkat tadilah, peringkatnya pertama baca, peringkat yang kedua faham tadi kan, dah habis dah, kena ada satu tafsir. Pegang satu tafsir pun tak apa dah. Saya pegang tafsir Ibn Katsir, tak apa, pegang. Kan? Ada satu tafsiran yang kita boleh berpegang. Kan? Tafsir Ibn Katsir banyak yang dah. Tu ada tafsir itu macam-macam tafsir lah. Ini satu tu tafsir Al-Misbah tu. Kan yang warna hijau yang ungu tu, tafsir Misbah tu. Itu yang saya buat PhD. UAE lah. Saya buat PhD, saya kaji tu tafsir Misbah tu 15 jilid. Profesor Dr. Qurash Muhammad Qurash Shihab, Indonesia. Dia tulis 15 jilid. Bahasa Indonesia. Itu tapi saya buat dalam bahasa Arab di UAE. Saya tulis Muhammad Qurash Shihab manhajuhu wa afkaruhu fi tafsirihi. Saya kaji tentang metod dan pemikiran dia. Jadi Beza dengan Azhar. Beza. Pendekatan yang berlainan. Jadi itu antara tafsir Melayu, tapi kita boleh buat kajian sampai peringkat. Lepas pada ustaz buat ni, ramai pelajar-pelajar yang buat tafsir untuk kaji yang tafsir Misbah. Kan? Saya terokai sebab dia siap tahun 2003 ustaz buat PhD. Maknanya dah habis, baru dia siap tu saya tutup. Mana tak ada orang yang buat lagi. Kan? Hanya saya yang memulakan kajian. Kan? Itu nak beritahu keluasan ilmu banyak. Baik. Tiga kaedah bacaan Al-Quran harian. Kita boleh baca Quran ini dengan tiga kaedah bacaan. Pertamanya dia panggil wirdut tilawah. Kita baca. Kenapa Allah Ta'ala turunkan Quran 114 surah? Kenapa? Ada panggil sab'ut tiwal, 7 surah yang panjang. Panggil 7 surah, panggil surah Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah tu kan. Itu 7 surah yang panjang. Kemudian dia panggil surah Al-Mi'at, Al-Mi'in atas kan. Surah-surah yang ayat dia 100 lebih. Kahfi 110 kan. Surah Yusuf 111 macam tu kan. Dia ada surah-surah yang 100 lebih kan. Kemudian surah yang pendek-pendek. Maka tujuan Allah Ta'ala turunkan 114 surah. Yang panjang, yang pendek, yang sederhana, yang pendek tu tujuan apa? Tujuannya supaya kita baca dia. Kamu tak boleh baca hak panjang, baca hak pendek. Kenapa kamu hak pendek pun tak baca juga? Kan? Qul huwallahu ahad kan pendek ya. Tak baca juga qul huwallahu ahad, tak baca.
Kan? Siapa rugi? Kita lah rugi kan. Baqarah tak boleh baca, Qul Allah pun tak baca juga. Habis tu baca apa? Itu sebenarnya. Yang pendek pun Qul Huwallahu Ahad 4 ayat. Tapi kalau baca 10 kali dah jadi 40 ayat. Itu kata kena membudayakan tadi. Ada ketika kita tidak kita baca perlukan bersurat, ada ketika kita tak perlukan bersurat. Yang pentingnya Quran itu ada. Kan? Tu ingat ustaz. Atuk ustaz. Orang panggil Tok Janggut. Kerana dia memang janggut. Kan? Tapi saya tak ada janggut. Tak tahu bakar dia tu. Tok Janggut tu bukan Tok Janggut. Tok Janggut tu. Bukan. Lawan tu. Orang panggil dia Tok Janggut. Kan? Dia memang sampai sini janggut dia. Tapi saya tengok sampai sekarang pun tak ada anak dia, cucu dia tak ada janggut tu. Pergi lekat kat mana tu. Kan? Dia beramal apa? Dia kata dia kan, dia baca Qul Huwallahu Ahad setiap hari, Qul Huwallahu Ahad amalan dia. Kan? Dia kata nak baca yang lain lah. Kan? Sampai beribu dah. Kemudian dia duduk di pondok di Sungai Durian. Pondok Sungai Durian tu. Kan? Di pondok dia tu dia ada batu kerikil. Kata tak ayah, buat apa ni batu kerikil? Dia kata batu kerikil ni dia tanda, ni dia dah baca satu hari 1,000 amalan dia. Quran baca 1,000 dah ni dah. Dia ada penanda dia. Mana dia letak mana. Macam tu sekali amalan dia. Kan? Sebab tu kita kata hebatnya. Amalan tu penting kan. Tak apalah sikit kan, nilai sikit ke Allah tapi besar. Kan? Sebab itulah kan dalam zaman Nabi sendiri kan ada salah seorang orang kampung, Arabi, orang kampung kan, datang bertemu dengan Rasulullah kan. Datang bertemu dengan Rasulullah SAW kan. Kawan dia cerita, dia kata kawan ni dia baca Quran, dia semayang, tiap-tiap kali semayang baca Fatihah Qul Allah, Fatihah Qul Allah, tak ada baca yang lain. Kan? 4 rakaat baca pun 4 rakaat baca Fatihah Qul Allah. Kita tak rakaat yang awal kan? Rakaat yang kedua tak ada kan, baca Fatihah sajalah. Dia 4 rakaat baca Fatihah. Solat wajib ke solat sunat kan, yang tu baca Fatihah. Kan? Kawan dia pun rasa pelik ni. Kita jumpa dengan Rasulullah SAW. Bawa bertemu dengan Rasulullah SAW. Beritahu ni kawan ni tiap-tiap hari baca Qul Allah ni. Nabi tanya dia kan. Nabi tanya kenapa kamu ni baca Qul Allah. Dia kata apa? Uhibbuha. Aku suka sangat. Aku suka sangat dengan Allah. Kan? Maka Nabi kata kerana kamu suka tu layak kamu masuk syurga. Masya-Allah. Tengok. Benda kecil kan, tapi nilai dia besar. Kan? Dengan Qul Allah pun melayakkan masuk syurga. Masya-Allah. Nanti kata hebat. Mesti ada wirdut tilawah. Mesti ada setiap hari bacaan kita. Kita baca. Apa kita boleh baca silakan. Yang kedua wirdul hifz, hafal. Kan? Hafal. Kalau boleh kita ni kan, kita hafalnya kalau boleh juzuk yang ke-30. Amma yatasaalun apa tu? Dia ada. Kan? 30 juzuk. Saya 1 juzuk ada dalam ni. Okey tu. Sebab kurangnya ada ke? Kan? Juzuk yang ke-30 tu okey dah. Kan? Amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fi mukhtalifun. Kan? Adalah juga saya hafal Quran juga 1 juzuk okey lah. Ya, ni tak ada langsung ya. Tak cukup 1 juzuk kan. Tak boleh juga kan, tak cukup 1 juzuk. Kena kurang-kurang nak. Itu kata mesti ada dalam diri kita wirdul hifz untuk kita hafal. Quran ini kalau kita satu hari 1 ayat. Surah Yasin 86 ayat. 1 hari 1 ayat. 86 hari ingatlah. Tapi sampai sekarang tu baca Yasin tengok surat juga tak. Tak ada wirdul hifz. Tak ada.
Walau boleh buat. Ya. Sekarang ni banyak masjid, banyak surau, lepas maya Isyak dia akan pakat baca surah Al-Mulk. Kan sekarang ni dia buat trend, banyaklah. Baca surah. Jadi kalau dia buat tiap-tiap malam duk baca-baca tu, lama kelamaan dengan sendiri dia akan ingat. Kan? Surah Al-Mulk 30 ayat. Jadi ada ketika kita baca bersurat, ada ketika kita hafal. Yang ketiganya dia panggil wirdut tadabbur. Kan, untuk kita memahami, memerhatikan kandungan ayat yang kita baca. Kan, itu kita jadikan harian kita. Kan? Baik. Pandangan daripada interaksi Al-Quran menurut pandangan Imam Hasan Al-Banna. Al-Banna ni orang di antara orang yang hebat-hebat. Dia kata apa? Tidak ada manhaj yang dapat menyelamatkan melainkan manhaj Al-Quran. Kita kena duduk kat situ. Al-Quran adalah teman dan guru. Kita kan letak kat mana tu Quran? Adakah dia teman kita? Dia kawan kita ke tak kawan dengan kita? Dia guru kita ke dia murid kita? Di mana kita letak Quran sekarang ni? Kan? Itu persoalan yang kita kena jawab sendirilah. Quran tu tak ke mana? Dia jadi teman ke dia jadi lawan pada kita, musuh kita? Kan? Menerapkan adab-adab membaca Al-Quran dan adab-adab istimak dan mentadabbur sebaik mungkin. Quran kadang-kadang kita baca, kadang-kadang kita nak mendengar. Kan? Kita baca, oh ni nak dengar syekh ni pula. Okey, silakan. Hari tu Ustaz dalam radio Aikim kena panggil syekh tu. Syekh apa ni? Allah taala. Imam Masjid Shah Alam tu. Syekh Karim, Syekh Abdul Karim. Kan? Syekh Abdul Karim tu tentang Quran. Kena panggil dia. Ustaz dengar yang dia cerita bagaimana dia boleh menguasai. Dia boleh menguasai. Dia ikut bacaan syekh-syekh yang banyak ni. Dia kata saya daripada kecil dahulu, kan dia kena orang Melayu Patani yang duduknya di Mekah. Kan? Dia Mekah, Syekh Abdul Karim. Dia daripada kanak-kanak lagi. Masa kanak-kanak tu ibu bapa dia bawa ke masjid. Nah, tiap-tiap hari pergi cium tangan tu imam masjid. Dia peringkat yang dulu anak-anak ni boleh pergi nak jumpa imam. Sekarang ni kan tak boleh imam tu. Kan? Kita nak ini Allah Ta'ala bagi kat saya kan, dengan saya dengan program Hidayah Quran ini, imam besar yang akan datang dia akan hubungi Ustaz. Jadi saya akan berhubung macam baru ni lah Syekh yang datang baru ni Imam Masjid Haram datang ke UKM ni akan datang lagi ni. Jadi saya akan beritahu lah. Jadi Allah Ta'ala bagi kita dengan Quran tu, Masya Allah, ada laluan yang bagi. Jadi tak perlu tuan-tuan pergi ke sana, dia orang datang sini yang saya akan bawa. Itu antara itu. Jadi nak cerita Syekh Abdul Karim tadi kan? Bagaimana Syekh Abdul Karim, dia kata saya daripada anak-anak tu, bila kecil-kecil tu, ayah saya, mak saya bawa tu, tiap-tiap hari kan, pergi ke masjid, dapat cium tangan kata. Gana, mak ibu bapa saya doa supaya kamu jadi imam macam dia. Tu ya. Dia kata saya satu ketika susah sangat kata. Nak pergi salam tak boleh apa lah. Saya nak ikut juga bacaan dia lah. Maka saya semaya depan betul-betul dengan speaker kata. Dengan speaker, nak suruh dengar dengan cara dia pun. Itu Allah Ta'ala bagi, dia panggil malakah kebolehan. Ada orang boleh hafal ramai, tapi orang nak pandai mengikut. Ustaz saya tak pandai nak mengikut orang. Saya baca saya lah. Lain tak pandai lah. Tapi dia Allah Ta'ala bagi kelebihan macam tu. Kan? Sampai berapa ramai Korea. Tapi dia kata bukan senang, tapi dia kan, nak
Kerana minat kita. Oh ni Syekh belajar, Syekh bacaan Syekh Sudais masuk. Oh, lama dia kata. Pindah pada Syekh ni pula, pindah pada Syekh ni. Tapi maknanya minat. Minat tu penting. Kalau kita boleh seorang Syekh pun cukup dah. Kita minat dengan Syekh mana baca yang tu kan. Okey. Baik. Beramal dengan hukum yang terkandung di dalamnya. Jadi ada ketika kita baca, ada ketika kita mendengar, ada ketika kita nak, kan? Itu panggil tadarus. Aku baca, kamu dengar. Kamu baca, aku dengar. Maka kita dapat beramal. Baik. Pandangan daripada Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Yusuf Al-Qaradawi ni orang ulama yang ketua ulama yang masih ada. Dia beritahu kepada kita tentang menghafal, membaca dan mendengar. Cara pelaksanaan dia kata apa? Hafal, baca, tadabbur, respon dan dengar Al-Quran. Itu kaedah dia bagi. Ya. Kita hafal, kita baca, kita tadabbur, memahami dan mentafsir, menguasai ilmu tafsir. Jadi peringkat kita yang bukan daripada background Arab ini, itu saya kata, kalau kita boleh berpegang dengan tafsir pimpinan Rahman tu dah baiklah. Abdullah Basmih, ya, Tuan Guru Abdullah Basmih tu. Itu yang peringkat awal tu dah. Sekarang ni saya suka guna satu kitab namanya Amazing. Ada? Ustaz ada? Amazing Quran. Amazing Quran itu sebab dia dah gabung dah macam-macam ilmu-ilmu lain dalam tu, dia tak satu. Tak, dia bahasa Melayu. Nama dia aja, Amazing Quran. Itu karang craft. Tafsir. Dia terjemahan perkata, dalam tu dia masukkan dia banyak, dia masuk dalam tu asbabun nuzul, tafsir yang lain, hadis-hadis, dia gabung ada 22 ilmu dalam tu. Amazing nama dia, Amazing Quran. Untuk yang umum-umum macam ni, itulah. Dan ustaz sendiri pun saya mengajar tafsir di masjid, di surau. Saya guna yang tu. Saya baca satu muka surat. Satu muka surat saya mengajar untuk kuliah maghrib, kuliah subuh. Dah cukup dah. Itu pun tak habis. Kalau panjang lagi ustaz syarah sampai pukul 10 malam nak letih dia. Jadi mana dia namanya Amazing Quran, karang craft. Itu yang untuk orang awam. Kan mesti kena ada satu kitab yang kita guna untuk memudahkan kita. Mengikut isi kandungan kitab Al-Quran, melaksanakan dan berdakwah. Kan? Antara cara pelaksanaan, jadikan Al-Quran sebagai manhaj, cara hidup, penghukum, fahami isi kandungan dan lain-lain. Kan? Sebab itulah kita ni, biar kita ni selari. Kan? Kita biar selari dengan Quran. Quran kata halal, kita buat. Quran kata haram, kita jauh. Kan? Jangan kita baca Quran lain, hak buat lain. Jangan. Kita kena selari. Baru sama. Kan? Kita kena ambil peduli dengan hukum hakam dia. Kan? Allah Ta'ala kata halal, silakan. Yang haram tinggal. Dosa tinggal. Pahala buat. Baru betul. Kan? Itu manhaj dia. Ni Quran kata lain pula kita. Allahu Akbar. Kan aja jadi wasak kita tu. Kan? Baik. Jadi kita nak membudayakan Al-Quran. Kan? Daripada kita berinteraksi tadi, kita nak membudayakan Quran. Maka Al-Quran kitab yang diperlukan dalam seharian tanpa mengira bulan, musim dan tempat. Daily harian. Tiap hari. Dia nak jadi rutin tu daripada harian lah.
benda tu akan jadi habit kita. Kita suka dengan dia. Zaman Rasulullah SAW dan sahabat, Al-Quran adalah agenda utama mereka. Kita kena ada bulan Quran macam tu. Dan kena ada agenda. Sebab itulah kepimpinan kita. Dan terutama kepimpinan. Mesti ada bulan solat, bulan Quran, bulan apa. Dan ni tunggu bulan puasa je. Dalam bulan puasa tu semua nak masuk kat situ. Kan? Bukan 2 in 1 dah, 10 in 1 lah apa kan, semua masuk dalam tu penuh bulan Ramadan kan. Patutnya ada kan. Sekarang ni Ustaz Budik sembang dengan WC baru UKM kan, banyak program-program yang untuk kita nak bantu pelajar-pelajar, kerana kita dapat tahu bahawa ramai pelajar yang tak boleh baca Quran. Dia fikir macam mana lah. Pelajar siswa-siswi UKM, ramai yang tak boleh baca Quran. Nak macam mana tu? Ramai yang tak solat beramai lagi tu. Kan? Itu benda-benda yang macam tu. Terpanggil tu, kami akan susun. Cakaplah. Nak susun balik, nak suruh jom mengaji, jom solat. Kan? Kita nak lahir pelajar-pelajar cemerlang, tapi semayang pun tak jana. Kan? Kita tidak akan bangga lah kan. Nak bangga apa semayang pun tak. Anugerah, macam-macam anugerah dapat tak. Quran tak boleh baca. Macam mana nak? Kita tak suka macam tu. Baik, bandingkan dengan pengamalan zaman kita sekarang. Ya, ke manakah hala tuju kita dengan Al-Quran? Itu tuan-tuan kena jawab lah. Ya, kita dengan Quran tu di mana? Di mana kita berada? Ya. Jadi awal-awal lagi Ustaz kata, sebenarnya kita ni, kita duk rasa dekat, walhal jauh dengan Quran. Ya. Kita duk rasa kita dekat dengan Quran, sebenarnya jauh. Kan? Nak dapat syafaat Quran. Kan? Baik. Al-Quran sebagai manual kehidupan. Jadi lakaran pembudayaan Al-Quran melalui apa? Akal, jasmani, rohani dan emosi. Kan? Dia kena masuk semua tu. Akal kita, jasmani kita, rohani kita. Kan? Dan emosi kita. Semua ni Quran ini. Melalui Quran ini kan, orang bijak-bijak tu kan, kerana dia hafal Quran. Allah Ta'ala bagi kelebihan kan. Orang yang hafal Quran tu, dia orang yang paling bijak kan. Setakat ini pelajar yang cemerlang di Malaysia adalah SPM, pelajar yang cemerlang, pelajar daripada pelajar agama, bukan daripada sekolah menengah. Kenapa? Nak beritahu kerana Quran. Al-Quran. Itu nak beritahu. Saya bangga, anak saya baru ni SPM dapat 11A+. SPM 11A+. Belajar mana? Belajar sekolah agama Semak Kajang. Nak beritahu Allah Ta'ala bagi. Kerana apa? Kerana sekolah Semak tu hari-hari bangun pagi tu, subuh tak pergi jemaah, kena rotan apa dah. Dia dah disiplin dah macam tu. Pagi-pagi dengan Quran tu, bagi Quran, nak boleh baca nak Quran tu. Itu nak beritahu dia sudah menanamkan dalam anak-anak tu Quran. Cuba ibu-ibu, ayah-ayah buat. Itu kata, letak Quran. Sebab tu dalam akal dia, jasmani dia, rohani dia, emosi dia semua dapat. Itu kata penting tu Quran. Dan cuba rutin. Pagi-pagi baca Quran. Bangun tidur baca Quran. Tak kat situ. Ada. Jadi Allah Ta'ala bagi kelebihan. Betul tak Ustaz kata? Pelajar yang cemerlang di Malaysia ni, pelajar sekolah agama. Sekolah agama. Tak ada lagi rekod yang kata sekolah agama. Belajar tu sekolah agama.
Yang dulu apa ni? Ida Madihah ke apa nama kan? Semua sekolah agama tu sekolah Mahat Muhammadi. Kan? Semua pelajar. Okey. Maka manifestasi Al-Quran dan Sunnah, interaksi dan pembudayaan dengan Al-Quran, tuan-tuan boleh, ini homework lah. Ustaz pun nak habis lah. Pertamanya, tuan-tuan tengok iman pada Al-Quran. Tengok dalam Al-Baqarah ayat 121. Buat homework lah. Tengok ayat apa dah. Membaca Al-Quran dalam Al-Muzammil ayat 20. Tadabbur dalam surah An-Nisa 82. Perkataan dengar. Surah Al-A'raf 204. Fikir isi kandungan surah Al-Baqarah 219. Gerak minda kaji Al-Quran An-Nahlu ayat 12. Ambil pengajaran dalam surah Az-Zumar 27. Mematuhi dalam surah Al-An'am 155. Kan? Ini maknanya ayat Al-Quran yang menyuruh kepada kita tentang perkara-perkara ini. Kita ambil perhatian kan? Balik buka tengok. Jadi Quran ini kan, kita dengan Quran kita tidak boleh tinggal hadis kan. Jangan kata saya berpada dengan Quran, tak. Dia tetap dengan hadis. Oleh kerana itu kan, kita dengan Quran pun ada kesinambungannya ialah dengan kita mempelajari dan mengajar kan, hadis, berkumpul membaca dan belajar hadis, hafal hadis, khatam hadis kan. Jadi permulaannya dengan Quran kan. Lepas tu Quran sunnah, Quran hadis kan? Dia tak bisa. Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu bihi abada. Kitab Allah wa sunnah Rasul. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, selagi mana kamu berpegang teguh dengan dua perkara ini, tidak akan sesat selamanya. Kitab dan sunnah. Jadi akhir sekali, bila mana kita dengan kita berinteraksi dan kita membudayakan Al-Quran, apa kesan dia, implikasi dia? Pertamanya, kita akan datang kepada diri kita adalah ta'abbudan lillah. Kita akan merasa nikmatnya ibadah itu. Ya? Beribadah itu kepada Allah. Kita akan rasa ta'abbudan lillah. Kemudian kita akan rasa tarsikhan lil iman. Iman lagi mantap. Tarsikh, dia dapat mengukuhkan iman. Iman kita mantap. Mantap ke mentok. Kemudian tazkiyatun nafs, dia akan membawa kepada penyucian jiwa. Dan yang keempatnya taqwiman lil fikri, dapat meluruskan gaya berfikir akal kita, akal yang cerdas. Dan yang kelimanya ta'arrufan biman hajillah, mengenal manhaj Allah. Itu hasil daripada kita berinteraksi dan kita membudayakan Al-Quran. Sekadar itulah perkongsian dengan saya malam ni. Cukup, saya tak boleh banyak-banyak. kena follow kuliah Ustaz di UKM pula. Starting. Lecture hari apa Mazai? Hari Rabu pukul 11. Pukul 12 pukul 2 Itu saya mengajar tafsir maudhu'i. Tak, itu kuliah master. Saya boleh bagi ruang tak Ustaz? Boleh, silakan. Jadi aku boleh ambil kesempatan ni untuk ajukan soalan yang kemudahan menghadirkan para ulama di hadapan kita. Jadi peluang kalau ada soalan. Teknik menghafal. Ni kena tanya Uzair tu. Uzair dia hafiz kan. Ustaz Habis. Saya Al-Habis bukan Al-Hafiz. Dia kena tanya Al-Hafiz ya. Saya Al-Habis. Habis baca. Dia
Pertamanya, kita nak hafal Quran tu kan, dengan minat. Pertama kena minat. Kalau tak ada minat tak boleh. Dia memang minat. Saya nak hafal Quran. Memang minat untuk hafal Quran. Ya. Dia hafal Quran ini, dia sudah menjadi kebiasaan. Hafal dia kena murajaah. Dia panggil tikrar. Kena ulang. Kalau saya sendirilah, saya hafal Quran dulu, saya hafal satu ayat. Ingat satu ayat, baru pindah ayat kedua. Kan? Kemudian ulang balik ayat satu pada ayat dua pula. Baru pergi ayat ketiga. Saya macam tu, saya hafal. Saya hafal satu persatu. Ada orang hafal satu halaman dulu. Kan? Itu mengikut kita punya tu. Saya lebih suka kita baca satu. Kan? Nak pindah kena pusing balik. Jadi macam itulah dia akan ulang daripada supaya tidak tertinggal. Kadang-kadang kalau kita tak buat macam tu, dia jadi kita akan ingat yang hak baru ni. Hak lepas tak ingat lah. Itu perlu pada kita. Setakat ni apa yang Ustaz dah buat tu sampai sekarang ni alhamdulillah Quran tu adalah kita baca mana-mana. Mulai dengan dia nak hafal tadi, mulai dengan kita bacaan kita tu bacaan kita dah baik dah. Kan? Jangan kita hafal dalam keadaan kita baca pun merangkak, nak hafal tak boleh. Bacaan kita bacaannya dah baik dah. Kita bacaan kita dah baik, okeylah kita hafal. Kan? Itu memudahkan. Kalau kita baca dah tersekat-sekat, tergagap-gagap nak hafal, dia jadi tak ingat. Dia kena bacaan kita dah baik, baru kita boleh hafal. Dia mesti murajaah tu mesti. Ya? Nak baca ulang. Ada lagi soalan? Silakan. Boleh ambil paparan. Silakan. Apakah rahsia dan hikmah dalam penundaan Al-Quran secara mutawatir? Okey, Quran dia turunkan mutawatir. Mutawatir maknanya dia turun dalam kelompok yang ramai. Dan hikmah dia pertama, dia tidak akan ada pendustaan. Benda cerita ni kalau turun sekaligus kan, ni dia turun peringkat dan turun tadi semua orang mutawatir daripada satu generasi pada satu generasi. Maka dengan sendirinya tidak berlakunya pembohongan. Kalau dia turun, ni Quran ni untuk Abu Bakar saja, ni Quran ini untuk Ali saja, ni Quran ini untuk kan. Jadi orang ni dia boleh cerita hak lain pula, ni boleh cerita lain ni. Tapi tak, apabila Nabi tu Jibril sampai pada Nabi Quran, Nabi pun beritahu, semua saya kata. Yang ni daripada satu, maknanya untuk mengelakkan daripada pembohongan, pendustaan. Tak ada. Maka sampai sekarang tak berlaku pembohongan Quran. Tak ada satu orang kata menidakkan Quran, tak ada. Ada lagi terakhir? Ya. Kalau kita nak faham Quran ataupun kita nak amalkan, aplikasikan Quran, kita ada dua konteks. Contoh konteks para sahabat dan konteks zaman sekarang. Saya beri contoh Arab diharamkan ke Madinah. Jadi para sahabat dia ada proses untuk sampai tetap arak tu haram. Tapi zaman sekarang, let's say kita tengok orang minum arak. Kalau kita ambil Al-Quran tu sekarang, maksudnya arak dah haram. Jadi kita terus adakah kita patut criticize orang tu based on Al-Quran kata haram, atau bukan kita pandang sahabat based on sahabat ada proses tu, tapi zaman sekarang orang yang tak tahu dia tak ada proses tu. Jadi adakah kita nak pandang dia based on sekarang atau based on bagaimana sahabat ditabiah? Faham kan soalan ni? Okey. Dia hukum arak pada zaman
pada zaman Nabi, pada zaman Nabi dahulu, pengharaman arak itu berlaku berperingkat. Kan? Peringkat yang pertama ialah bila mana mereka solat. Kan? La taqrabus solata wa antum sukara. Kamu jangan menghampiri solat dalam keadaan kamu mabuk. Artinya pada zaman Nabi dulu arak macam minum air mineral macam tu aja. Tak ada apa, dia tidak haram. Mana ceritanya arak pada tu tak haram. Kan? Jadi mereka minum arak, mereka mabuk. Mereka solat tak tahu apa. Kan? Maka Allah Ta'ala kata jangan kamu solat dalam keadaan kamu mabuk. Mana dia tak haram lagi. Dia tak haram lagi. Kan? Kemudian peringkat yang kedua, pengharaman arak yang kedua apabila yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Mereka bertanya tentang arak dan judi. Maka katakanlah kepada mereka bahawa kedua-duanya tadi ada manfaat tetapi mudarat lebih daripada manfaat. Kan? Dia tak haram lagi. Tak haram lagi. Yang ketiga barulah turunnya ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya arak judi kan rijsum min amsal itu adalah najis daripada amalan syaitan. Fajtanibuhu maka hendaklah kamu menjauhi. Kan? Mudah-mudahan kamu selamat. Jadi hari ini kalau orang minum arak hari ni, kita nak letakkan mana tu? Maksud dia nak kira hukuman tadi, hukuman 1, 2, 3 ke nak terus jatuh hukuman tu? Itu kesalahannya. Jadi maknanya hari ini kita kena tengok kedudukan hari ini. Maknanya Quran itu dia tak turun, dia dah turun dah keseluruhan dah. Zaman Nabi dulu memang Quran tu dia turun berpingkat-pingkat. Maka itulah hasil. Sekarang ni Quran dah ada kat kita dah. Maka tak perlu kita nak ni pengharaman pertama, pengharaman kedua, tak ada dah. Itu maknanya dah kita kena terus untuk jatuhkan hukuman bahawa haram. Dia tak boleh kata saya baru ni peringkat pertama halal lagi ni. Tak ada. Kan? Maknanya hukuman tu jatuh mengikut yang ketiga dah. Jadi arak adalah haram. Sekiranya yang minum tu orang Islam. Maknanya dia panggil maklum bidin bidarurah. Maknanya benda tu dah tahu secara umum dah. Arak haram kan? Ada ke orang Islam yang tak tahu hukum arak? Ada? Ada? Ada kan? Jadi dia klasifikasi sebagai maklum bidin bidarurah. Benda ni sudah jadi maklum secara umum lah. Dan tapi macam susah lah bagi saya ambil contoh lain macam berhijab kan. Berhijab kan sama isu dia. Para sahabat pun dia ustaz berhijab di Madinah. Jadi proses untuk kita nak suruh orang berhijab, tidakkah patut kita beri dia proses tu dulu baru dia berhijab ataupun kita terus suruh dia orang berhijab? Dia itu hikmah, penggunaan secara hikmah bagaimana kan. Dia mula-mula dia orang yang tak berhijab ni, dia hijab masa dia solat tu mula-mula dulu kan. Jangan dia solat tak hijab juga. kan itu proses pertama. Maknanya masa sembahyang tu pakai hijab kan. Itu proses. Dia memang ambil masa tapi tak apalah kan. Kita nak suruh dia kan, mana kalau dia pergi oni majlis macam ni pakai hijab, apa pakai dulu peringkat tu. Beza dengan arak ni rasanya. Arak beza. Mana arak tu mana tahu ada. Nak minum kan. Hijab tu beza sikit lah proses rasanya. Ada orang ada sebahagian, ada orang faham tak ada apa pun, tak berdosa tak hijab. Dia beza dengan arak dia kata memang haram kan. Tu pemahaman orang. Itu kata kedudukan itu yang membezakan. Itu kata hikmah tadi. Okey. Yang terakhir di badan Ustaz. Okey. Aku nak tanya soalan ambil kesempatan. Kemudian nanti Ustaz. Kalau Ustaz tidak keberatan, tadabbur adakah boleh dilakukan oleh orang awam
tadabbur ni sendiri adakah boleh dilakukan oleh orang awam, atau ia perlu kepada bilik tafsir dulu, atau kena berguru dulu? Pada pendapat ustaz lah, pada perkataan tadabbur itu sendiri. Okey. Dia penggunaan dalam Quran dia guna dengan tadabbur. Dia tidak guna dengan tafsir. Kan? Dalam Quran kalau tafsir satu ayat aja. Apa ni? Wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Wala ya'tunaka bimasal, dan tidak datangkan Al-Quran itu sama illa ji'naka bil haqq, melainkan kami datangnya dengan kebenaran, wa ahsana tafsira, dan sebaik-baik penjelasan. Itu aja perkataan tafsir. Tetapi dalam Quran tadabbur ini banyak. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalha. Perkataan tadabbur. Kan? Kita, ini pandangan saya, kan? Kita letak tadabbur ni macam kena tinggi. Tak, sebenarnya yang tingginya tafsir, bukan tadabbur. Tadabbur ini untuk orang awam sebenarnya. Tafsir itu untuk, tapi kita nampak tafsir itu untuk orang awam, tadabbur itu lah sebaliknya. Dia tadabbur, proses tadabbur baru pada tafsir sebenarnya. Kan? Maknanya tadabbur untuk orang awam, maknanya macam tadilah Ustaz kata tadi, peringkat kita baca, peringkat tengok kepada terjemahan-terjemahan dan tengok pada tafsiran-tafsiran, itu pun dah tadabbur. Kan? Cuma bimbingan oleh asatizah ini, guru-guru ini, itu lagi baik. Kan? Maknanya kalau kita merujuk kepada kitab-kitab ini dah okey lah. Kan? Dan itu yang memudahkan kita. Kita tak boleh kitab tafsir bahasa Arab, kitab tafsir bahasa Melayu ada. Kan? Contohnya tafsir yang Melayu, kan? Kita ada tafsir yang terbaru namanya Tafsir Pedoman Muttaqin. Itu oleh Dr. Abdul Hayy Abdul Syukur. Tafsir Pedoman Muttaqin. Kemudian ada Tafsir Al-Mubin. Tafsir Al-Mubin itu Ustaz Khalid dengan Ustaz Salahuddin, dua orang. Tafsir Al-Mubin. Kita tengok. Itu 30 juzuk. Tafsir Al-Mubin. Mesti ya. Saya ada dengan saya sendiri, saya ada manuskrip Tafsir Al-Marbawi. Antara nak buat PhD boleh buat dengan Ustaz. Ustaz nak buat manuskrip tu. Buat manuskrip. Itu manuskrip. Dia daripada Fatihah sampai surah Al-Isra. Tafsir Marbawi. Tafsir perkata. Dia tulis tafsir ringkas. Ada dah pelajar yang buat master dengan Ustaz, dia buat kajian tentang surah Baqarah. Banyak lagi tu surah tu. Kalau untuk kajian, untuk tafsir. Itu manuskrip asal, tulisan tangan, Masya Allah. Ustaz mula-mula tengok, Ustaz menangis. Hebatnya Syekh, dia punya tulisan dia buat. Itu dalam simpanan saya. Cucu dia datang bertemu. Dia kata, kami duduk kat rumah pun tak tahu nak buat apa kita. Nak baca pun tak ada apa, tak ada. Itu sangat. Tak tebal, tak tebal. 1939. Yang buat kamu. Manuskrip tu 1939. Tahun. Tahu. Yang buat Qamus Marbawi tu. Dia ada tafsir. Kan kita mengenali dia dengan apa ni? Qamus Marbawi. Dia dengan hadisnya Bahrul Mazi kan. Sebenarnya dia mufassir dia. Tu hebat. Tapi tak ada terjemah lagi. Tak ada. Tak. Yang asal. Tak ada orang buat belum. Itu kena edit balik jadikan dia punya tu. Jadi tafsir. Sekarang ni Ustaz sedang menyiapkan tafsir Tuan Guru Haji Abdul Hadi untuk 30
30 juzuk. Jadi itulah yang terbaru lah, kita buat kerjasama dengan Kerajaan Negeri Terengganu. Tim kami lah, kami tim di Fakulti Islam di Jabatan Quran lah. Jadi pakar-pakar susun. Sebab Tuan Guru kata saya nak tengok juga tafsir saya sebelum saya tak ada. Oh, terkejut dia cakap macam tu gitu. Kan? Jadi kena siap kan, insya-Allah. Okey, setakat itulah. Mudah-mudahan. Ada lagi? Prof? Ustaz, ada yang dari pertama datang ni. Tadabbur tak Ustaz secara ringkas. Oh, tadabbur. Tadabbur maknanya kita baca. Dia tadabbur ni mula dengan baca, kan? Kemudian faham, kemudian amal. Itu nama tadabbur tu, kan? Dia bukan satu je. Kita baca, kita faham, kita amal. Peringkat hak tinggi dakwah, sebarkan. Jadi ustaz datang ni nak sebar ilmu ya. Kan? Jadi kan itu yang kata peringkat tadabbur tu tadi, tengoklah peringkat kita yang awam, orang awam ni, maknanya dengan kita ustaz bagi tips tadi kan, amal ni. Setiap hari 50 ayat, setiap hari 1 halaman muka surat, baca terjemahan dia. Habis yang tu barulah projek kepada tafsiran pula. Kan? Kalau ada kitab tafsir tadi sama ada Pimpinan Ar-Rahman ataupun Amazing tu. Kalau ada Amazing tu cukup lah. Banyak. Baca Amazing tu banyak dia, sebab dia banyak ilmu-ilmu lain lagi yang dia hadisnya ada, sababun nuzulnya ada, kan? Macam-macam lagi. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Profesor Dr. Najib. Sebenarnya pertemuan ini bukan sekadar manfaat kepada yang hadir, tapi manfaat besar juga kepada kami yang menggerakkan Tadabbur Center. Bibit-bibit mutiara kata daripada Prof Najib itu sangat membantu kami menyemak semula ada 7, ya, melengkapkan semula ada 7 dan kewujudan. Dan mungkin juga pertemuan ini boleh kami Tadabbur Center menghulurkan tangan. Kalau Universiti Kebangsaan Malaysia atau pihak ustaz sendiri memerlukan kepada bantuan-bantuan tertentu yang boleh kami usahakan, InsyaAllah dalam hal-hal pentafsiran Al-Quran. Doakan Al-Fadhil Ustaz Najib dapat terus memperjuangkan, memperkenalkan tafsir-tafsir Melayu, tafsir-tafsir Nusantara ini ke seluruh dunia umat Islam, kerana kurang dikenali tafsir-tafsir kita ini di peringkat ulama-ulama besar di luar sana. Jadi saya rasa malam ni kita belajar satu benda yang sangat praktikal. 50 ayat satu hari dengan satu muka surat terjemahan. Kalau tak buat tu, maknanya tak boleh Gabriel mana ni. Alhamdulillah. Jadi majlis merakamkan jutaan terima kasih sekali lagi pada Al-Fadhil Prof Dr. Najib. Saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Syamil selaku pengarah urusan bagi memberikan sedikit cenderahati tidaklah seberapa kepada Prof Najib. Silakan Ustaz. Nah, Saya kuat Ustaz. InsyaAllah. Ada cahaya. Balik, nampak Tadabbur Center. Percaya sangat Banyak nur. Nur ada nur. Ada satu lagi. Terima kasih Ustaz Najib. Dan kepada yang kali pertama datang ke Tadabbur Center, saya ataupun kami sangat memerlukan database anda untuk terus kami war-warkan program-program tafsir dan tadabbur di sini. Terima kasih banyak-banyak atas kehadiran. Semoga bertemu lagi pada masa akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.